Satu ni ada hadis kan, ya. Para ulama sufi ni dia mendapat ilham daripada Allah. Kemudian satu lagi dia ikut huruf abjad ya. Macam Bismillahirrahmanirrahim tu 786. Huruf-huruf bismillah tu kalau kita kira ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim tu, tiap-tiap huruf tu dia ada nombor dia. Bila campur ke klik semua nombor tu 786. Nampak tak? Dan Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور, insyaallah kita sambung kepada sifat nama Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, Al-Mu'min, Al-Mu'minu. Sebelum itu saya suka memanjangkan sedikit tentang nama-nama yang telah pun kita sebut pada bulan sudah. Bermula dengan nama Allah, kaifiat beramal dengan nama Allah, yakni apabila dizikirkan 500 kali 500 kali setiap malam. Lebih-lebih lagi selepas solat tahajud. Kita buat solat tahajud, lepas solat tahajud kita zikir nama Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 500 kali. Dan afdal pada siang hari pula kita bawa sebanyak 5,000 kali 5,000 kali nama Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Maka disebut di sini mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam mencapai segala yang kita hajati. Itu secara ringkasnya ya, bawa Ya Allah. Kemudian yang kedua, Ya Rahman. Ya Rahman ni Maha Pemurah. Apabila kita zikirkan nama Allah tiap kali sesudah salat 5 waktu lah. Kalau boleh 5 waktu, kalau tidak pun lepas subuh ataupun lepas asar pun boleh. Bawa lepas subuh atau lepas asar juga sebanyak 500 kali. Maka hati kita akan menjadi terang. Hati kita jadi terang, tenang, dan sifat-sifat pelupa, gugup, gagap akan hilang. Maknanya orang ini akan kuat ingatan dengan menzikirkan nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman sebanyak 500 kali. Sat ya, tak habis ya. 5 lengkap tasbih cukup cepat ya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, Ya Rahim. Ya Rahim ni kita baca sebanyak 100 kali setiap hari. InsyaAllah 100 kali dalam sepanjang sehari itu bagi jadi 100 kali paling minimum, sikit 100 kali. Maknanya dia mempunyai satu daya penarik yang besar sekali hingga manusia merasa cinta dan kasih sayang terhadap kita. Orang semua sayang kat kita ya. Binatang pun sayang kat kita. Agar kita nampak sebenarnya binatang pun suka kat kita, tak lari ya. Itu dia. Dan seterusnya Ya Malik. Ya Malik dibaca dengan panjang, 2 harakat. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik sebanyak 121 kali ya. Setiap pagi atau setelah tergelincir matahari. Setiap pagi waktu duha ataupun lepas kita sembahyang sunat duha, dan satu lagi ataupun lepas masa lepas zuhur
lepas zuhur kita amalkan 120 kali, maka segala pekerjaan yang dilakukan setiap hari akan mendatangkan berkat dan kekayaan yang diridai Allah. Ada hadis daripada Nabi, orang yang zikir dengan nama Ya Malik ini, dia tidak akan menempuh, dia tidak akan mendapat kemiskinan, kepapaan, ya, tak jadi miskin, tak jadi apa-apa. Maknanya sentiasa dalam keadaan ada rezeki, sentiasa cukup dan melimpah ruah. Sampai satu tahap dia boleh jadi melimpah ruah, ya. 121 kita boleh buat banyaklah, lebih daripada 121 kalau kita mampu, ya. Ataupun kita bawa setiap kali lepas sembahyang sunat, habis sembahyang sunat kita nak beredar lah, kita bawa 10 kali, bukan banyak. Ya Malik, Ya Malik, 10 kali cukup, ya. Itu paling kurang. Kalau kita tak buat 121 ni, paling kurang Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Proven, kita boleh tengok sendiri bagaimana akan berlaku pada kita, ya. Walaupun kita ada niat tertentu, kita akan dapat kemudahan dan kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, Ya Qudus. Ya Qudus ni Maha Suci Allah. Apabila kita zikirkan sebanyak 100 kali juga setiap hari, setiap pagi, ataupun setelah gelincir matahari, maka hati kita akan terjaga daripada semua penyakit hati. Maknanya akan hilang penyakit hati. Kita nak buang penyakit jiwa ni paling teruk, lebih bahaya daripada COVID-19, ya? COVID-19 habis di dunia. Sifat-sifat batin ni tak habis sampai depan Tuhan. Nampak, ya? Maka tu antaranya bila kita zikir 100 kali Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus 100 kali, nah, setiap pagi. Dia nak pagilah, tak kira lah pagi terbit matahari ke, terbit waktu duha ke, tak kira, ataupun lepas zuhur 100 kali, maka akan hilang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat hasad, dengki, riya, sum'ah, wujub, sombong, ya, putus asa, ya. Ini semua akan hilang. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin ada 10 sifat. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab bimbingan mukmin, ya, komprehensif daripada kitab Ihya Ulumuddin, dalam tu ada 10 sifat Imam Ghazali, pelengkapkan 10 sifat yang termasuk dalam sifat-sifat yang terkeji. Sifat-sifat itu semua insya-Allah kalau zikir dengan Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus, akan hilang sifat ini. Sifat itu Allah saja boleh cuci. Doktor tak boleh cuci penyakit tu. Penyakit tu tidak ada doktor boleh cuci, ya? Hanya Allah saja. Maka tu kita kena rujuk kepada Allah, kena menyebut nama Allah. Itulah kelebihan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, iaitu Ya Salam. Oh, cukup penting. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam 136 kali. Dia ni kita boleh zikir dalam sepanjang hari lah, bila-bila masa kita perlu kita boleh buat lah. Sama ada kita boleh buat lepas, tapi waktu yang spesifik biasanya para ulama sufi akan khususkan lepas duha ataupun lepas asar, ya, siang hari. Sebab tu dua-dua waktu ni tidak ada sembahyang sunat ba'diyah, ya, tidak ada ba'diyah. Maknanya kita disuruh zikir sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat daripada Bukhari Muslim, barang siapa berzikir sesudah subuh barang 1 jam, atau hadis Nabi, maka Allah akan kurnianya rezeki batin. Rezeki batin, ya, maknanya dia akan ada kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Pun ada 10 Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, ya, 10 sifat. Insya-Allah kita akan sebut sifat-sifat itu nanti bila sampai masa dia lah, ya. Dan keterangan ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab tasawuf khususan, ya. Jadi maka itu kita sebut Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam 136 kali. Tak sampai 5 minit, ya, habis. Ya, habis. Cukup mudah. Sebut betul lah. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Dia kena ada mat di belakang. Jangan Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam tu tak betul, ya. Kalau Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam tak betul, ya. Baca betul lah, tak ada apa-apa.
Ya salam, ya salam, ya salam. Tu dia. Zikir-zikir lepas sembahyang tu kena jaga tu nah. Tu pun nak kena peringat juga. Zikir-zikir lepas sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minggu habis. Subhanallah, maki Allah, maki Allah, maki Allah. Semua jemaah ikut maki Allah satu masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha tu dua harakat tau. Ha maftuha. Mana boleh baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bukan zikir, maki Tuhan. Subun, Arab kata maki tau. Subhanallah, maki Tuhan tau. Lagi teruk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahu apa makna dia? Kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Satu masjid ikut. Itu dia. Tiap-tiap masjid duk maki Tuhan. Bukan kata orang maki. Tu imam dengan makmum negeri maki. Alhamdulillah. Baca dia alhamdulillah, alha, alhamdulillah, baru puja-puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, 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 kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Takut dengar saya dibangkit orang. Tak payah ada doa ni, ikut dia doa lah. Tak perlu, semua ni menyusahkan kita, ya. Kita tak mau terlibat. Macam mana doa kita nak makbul? Kalau kita baca lagu tu lah, Fatihah tu kita baca sembahyang, kita jaga hak alhamdulillah, betul hak tu elok. Jangan baca lebih kurang alhamdulillahirabbil alamin. Habis. Kematian bagi Allah yang nampak dah, bagi sekalian alam, kacau lah. Tak faham bahasa Arab. Kalau kita kerti bahasa Arab menyanyi apa tadi ni dia panggil fasahah, baru kita akan nampak fasahah tu. Baru kita nampak dia punya bacaan tu tak betul, ya. Ini antara ini saya sebut dengan baik. Jadi kita sebut ya salam ni sebut panjang. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Lam alif mim di belakang tu. Ya salam, ya salam, ya salam. Ya, kemudian ya ini baru kita masuk, kita nak baca sekarang al-mukmin. Al-mukmin yang amat memelihara keamanan, iaitu akan memberi balasan baik kepada mereka yang taat kepada syariatnya dan akan memberi balasan jahat kepada mereka yang menentang syariatnya. Jadi maknanya al-mukmin ini adalah satu jaminan keamanan. Orang yang berzikir dengan al-mukmin iaitu sebanyak 236 kali. 236. Ya, insya-Allah diri kita, keluarga kita, segala kekayaan yang kita miliki akan terpelihara, tuan-tuan, ya. Aman daripada segala macam gangguan yang merosakkan. Maka itu kata musannif, kita amal sekurang-kurang yang kita sebut tadi lepas sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat 10 kali, ya. Simple lah nah. Sebab orang sibuk hari ni, ya. Nak zikir banyak-banyak pasal-pasal. Ya. Ya mukmin, ya 10 kali. Ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin 10 kali. Insya-Allah terjaga. Di satu waktu ke satu waktu, satu waktu ke satu waktu kita terpelihara, tuan-tuan. Kalau ada musibah pun ada hikmah. Ada pasal. Ya. Kadang-kadang jadi musibah hati kita kerana kepentingan orang lain. Jadi musibah hati kita kerana Allah nak bagi kepada orang lain sebab kita boleh tahan sabar. Nampak tak? Allah pilih hambanya yang boleh tahan sabar. Allah timpakan musibah kerana orang lain. Nampak? Saya dah cerita banyak kali lah, cerita orang katuk kereta kan. Ini jadi kat saya sendiri. Kereta kita aksiden, nak pergi mengajar, pam, orang bagi belakang kita. Nampak tak? Ya? Allah tahu orang ni insya-Allah dia sabar lah. Kalau terima bala pun dia kenal Allah, dia tak akan maki. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ni aku kena bala, mesti ada hikmah. Rupanya orang katuk kereta tu doa kepada Allah. Ya Allah, ni sekolah nak buka lah, anak-anak mau kasut, mau baju baru, mau beg apa semua nak, ya. Tolonglah bagi rezeki kat aku. Orang katuk kereta, Haji Zul, nah. Orang duk katuk kereta, dia doa dia bukan minta aksiden. Dia minta kat Tuhan dia, nah. Ya Allah, hantarlah rezeki mai kat aku. Rezeki dia apa? Kena hantar kereta aksiden lah, kereta katuk dia.
Kereta elok orang tak tahan. Maka Allah guna saya, Allah jadikan saya sebagai wasilah ni. Nampak? Aku bagi bala ke orang ni, dia tak marah pasal dia kenal aku. Dia bagi dah, saya pun hubung tengok, dia pun tak ada lah, telefon dia dah. Pasal kenal dia, telefon. Pasal apa Ustaz? Saya main kereta ni ada sikit hal ni. Tak apa-apa kita main tarik ni memang. Tarik lah. Allah Ustaz. Tapi hati dia kata apa? Alhamdulillah rezeki main. Betul. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Ya. Allah guna kita pasal kita kenal Tuhan, kita kenal perbuatan Allah, maka Allah kena gunakan kita sebagai apa? Sebagai wasilah untuk mengkabulkan hajat. Tu nah. Allah diganti balik. Nampak? Nak pergi ambil kereta, dia kata dia dah settle dah Ustaz. Settle dah tu dia. Tengok lebih ke mana. Rupanya ada orang lain pula. Mai ketuk kereta sikit, tengok kereta saya ada. Nampak tak? Masa lama ada Ford GT dulu, Ford GT 1.3. Dulu lah lama lah. 30 tahun dia cerita ni. Orang tu tengok ni kereta Ustaz ni. Dia bayar. Itu kita orang dah settle Ustaz, semua dah settle semua dah. Nampak ya? Tengok Allah tak macam mana. Kan? Alhamdulillah ala kulli hal, sebut dulu tu. Cantik. Sambung ya. Baik, sambung kita lagi. Dan apa nama? Sesudah kita masuk pada nama yang berikut, Al-Mu'min, datang kepada sifat yang nama Allah yang ke-8, Al-Muhaimin. Al-Muhaiminu. Al-Muhaimin yang maha pelindung pun boleh, maha penjaga pun boleh, yang amat mengawasi dan melindungi segala-galanya, kerana Allah jua yang dapat melindungi sesuatu. Tidak ada orang boleh lindung kita. Maka itu perlindungan kita mesti langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk dalam bab tauhid. Dia panggil tauhid qasdi wal iradah, ya, dalam kumpulan tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah, ya. Ini mengikut Asy'ariyah, bukan mengikut Ibnu Taimiyah. Mengikut Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Jadi sifat mukmin muhaimin ni masuk dalam kumpulan sifat-sifat mendapat perlindungan dan penjagaan dan pertolongan daripada Allah. Kita minta dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau jua kami mohon pertolongan. Ya, pertolongan ni banyak. Pertolongan Allah banyak, ya. Kita minta pertolongan termasuk perlindungan, penjagaan, pengawasan, pengamatan. Nampak tak ya? Ini masuk dalam kumpulan pengawasan. Jadi ingat, ini tauhid penting ni. Maka itu dia kata kalau minta berlindung kepada orang lain. Secara manusiawi, secara umum, secara zahir kita minta tolong kepada orang lah. Telefon polis, betul tak? Telefon polis, ni tolong tengok ada kawan ada masalah ni, rumah saya begini, ada penjaga. Polis pun boleh jaga lah. Ataupun kita panggil mana-mana lah, pertahanan awam kan, bomba kan, nampak untuk minta tolong kita. Ini dalam kumpulan istighasah dia panggil. Dalam istilah tauhid dia panggil istighasah. Yang ni kena ada. Kita sama-sama kita kena minta tolong, betul tak? Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Tuhan kata. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan kamu atas bir, ya, kebajikan dan takwa, bertolong-tolong sama kamu. Tapi hakikat pertolongan itu sebenarnya datang daripada Allah. Allah nak gerak orang tu menolong kita. Kita pun digerak oleh Allah nak minta tolong kat dia. Kena faham dulu tu. Jadi jangan kata mujoklah tolong, kalau tidak aku mati lama. Tak boleh lah tu. Sebab mujoklah tolong kat aku, kalau tidak apa ni jadi aku pun tak tahu. Tak boleh kata hal tu tau. Jangan guna bahasa tu. Terima kasih kat dia sudahlah. Sebab tu kita sebut ajarakallahu ma'ataita, nampak, jazakallahu khairan katsira, ya, dipahalakan Allah akan kamu. Kita sebut Allah juga, dipahalakan Allah akan kamu dengan sebesar-besar ganjaran. Kita tak kata dia, ya, supaya kita sedar dan dia pun sedar pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi Muhaimin ni kita boleh zikir sebanyak 145 kali sesudah solat Isya. Isya saya special sikit. Lepas Isya
kita panggil ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin 145 kali. Ya, apa jadi? Insya-Allah pikiran hati kita akan menjadi terang dan bersih. Itu paling penting sekali ya. Hati kita akan terang bersih. Di sini kita akan terselamat daripada penyakit lupa. Satu lagi penyakit nyanyuk. Nampak ya? Penyakit nyanyuk. Sebab kita tahu di samping nyanyuk ni tuan-tuan ada satu lagi mabuk. Tiap-tiap orang nak mati, dia ada tiga perkara akan berlaku pada dia lah. Kita semua lah. Bila nak mati ni kita ada 3 perkara akan berlaku. Yang pertama dia panggil sakaratil maut, mabuk mati. Semua orang kena. Nabi pun kena. Nampak tak? Tinggal lagi sakaratul maut ni ada yang sedang ingat Allah, ingat tauhid, ingat kalimah la ilallah. Ada yang mabuk tak ingat langsung. Lupa ibadat, lupa sembahyang. Yang tu kita takut tu. Dekat-dekat nak mati, mari panggil umur. Sakaratul maut ini dia boleh mula, kalau orang tu panjang umur lah, dia boleh mula daripada umur 40. Umur 40 dia boleh kena sakaratul maut tu. Jaga baik lah. Sebab tu orang kata kalau 40 tak berubah. Ya? Kalau umur 40 tahun tak berubah juga, kata dia tak sembahyang. Sampai 40 pun tak sembahyang juga, pakai terus ya. Itu penyakit tau. Sebab dia dah kena sakaratul maut. Ya. Ada orang sekan selamat dalam hanya tempoh 1 jam sebelum mati. 1 jam sebelum mati datang serga. Ini ringan lah. Biasanya orang-orang yang soleh, ya, orang-orang soleh daripada dapatlah nikmat ni. Mabuk mati. Bila mabuk ni kadang-kadang kita nanti lupa Allah. Itu kita takut tu. Maka itu berzikir dengan nama Allah yang Muhaimin, ya Muhaimin depan Isya tadi ini terjaga daripada sakaratul maut. Itu kita minta tuan-tuan. Kedua, 3 perkara saya abang tadi. Yang nombor 2 kita panggil nazak. Nazak ni dah tak ada apa lah. Maknanya kita duduk tunggu masa tu, duduk nampak lain tak nampak dah. Masa nazak tu dengar lah segala rumah kita bercakap, segala barang-barang kita bercakap, kereta kita bercakap, kasut baju semua bercakap. Nampak tak? Ni hang nak pi dah, nak tinggal kami kat siapa? Dia tanya lu. Nampak tak? Segala benda kita nak tinggal dalam rumah bercakap. Ya? Tak jadi tak tahu kan? Ustaz tak tahu kita mati lagi lah. Tapi Nabi apa? Hadis Rasulullah begitu. Nampak tak? Ya? Salman Al-Farisi, ya, jumpa dengan Salman Al-Farisi nak mati. Ya, Bilal menziarah dia. Bilal kata pada pang dia menangis. Dia sakaratul maut, dia boleh ingat, dia sedar. Nampak tak? Dia kata aku bimbang ni mangkuk, satu mangkuk ada sebelah dia. Kalau ada satu mangkuk saja rumah dia bukan ada apa? Satu mangkuk. Dia kata aku takut mangkuk ni. Aku nak kena jawab depan Tuhan mangkuk ni. Apa aku buat dia? Aku nak tinggal pasal apa? Aku tinggal dia nak jadi apa? Tu dah. Lupa ni tengok rupanya mangkuk. Kita macam-macam mangkuk dalam almari apa semua lah, special bawa perhiasan pula tu. Tak guna pakai ya. Apa nak jawab tu? Dia panggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Nikmat Allah kita tidak guna dengan baik, kufur nikmat. Ada baju banyak tak pakai. Nampak tak? Ya. Ada barang-barang kita beli kita tak pakai. Ini kufur nikmat. Semua tu akan bercakap. Jadi makanya kita beramal dengan Muhaimin 145 kali, 145 kali tadi lepas Isya, insya-Allah kita akan terjaga sedang daripada sakaratul maut. Dan sekarang ni bila kita dah sedar, bahawa kita kena manfaatkan apa-apa benda yang ada di rumah kita, kita manfaat. Kalau kita tak dapat manfaatkan, kita sedekah pada orang. Jangan simpan ya. Sedekah pada orang. Aku ada pinggan mangkuk tak pakai. Nah, aku sedekah dekat hang. Nampak? Sedekah dekat masjid ya. Bila surau ke memang nak pakai. Okey? Paling mudah ya. Jangan simpan tak pakai. Ini adalah satu kufur nikmat, kita nanti susah besok ya. Baik. Sambung lagi. Kemudian masuk pada sifat yang berikut. Apa nama? Al-Mu'min.
Al-Aziz, Al-Aziz, sifat yang ke-9, nama yang ke-9, Al-Azizu, yang maha mulia, kemuliaannya puncak di atas kemuliaan yang lain. Al-Aziz. Al-Aziz, nama ni Allah bagi dekat siapa? Dekat Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya. Jibril tu bahasa Suryani. Jibril tu bahasa Suryani. Nampak ya? Aramik ya, bukan bahasa Arab, tapi telah diarabkan, telah dijadikan sebagai bahasa Arab apabila disebut dalam Quran. Nampak ya? Sebab bahasa Suryani ni banyak dipakai di kalangan rasul-rasul. 18 orang rasul, 18 daripada mereka Bani Israel. Bani Israel ni dia ada dua bahasa. Ya, kedua, pertama bahasa Ibrani, Hebrew, yang satu lagi Aramik, Suryani. Ya, dua bahasa. Ini apa nama, Bani Israel daripada dua bahasa. Jadi oleh kerana kitab-kitab pun turun banyak kepada Bani Israel. Nabi-nabi pun 18 orang rasul. Banyak. Sebab itu Allah bawa nama tujuan Al-Quran, ya. Bila sebut Jibril, maknanya orang Yahudi pun tahu, orang Serani pun tahu, ya. Tidaklah. Maka itu kalau tukar nama Jibril, orang tak kenal. Ini malaikat baru pula mana, nampak, ya. Jadi Jibril, tinggal lagi dia punya logat tu banyak. Jibril punya logat tu ada 13 logat. Jibril punya nama tu 13 logat, bukan satu macam, sampai macam tu punya sebutan dia tak sama. Jabrail, ya, Jabiril, Jibril, nampak tak? Itu dah banyak logat dia sebut. Jadi kita pakai Jibril lah, dalam Quran sebut Jibril, ya, Jibril. Jadi maknanya nama Jibril tu Abdul Aziz, nama dia betul. Kalau dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab Abdul Aziz, itu nama Jibril. Daripada Aziz tu maknanya Jabrun, ya, Jabar. Arab kata Jabar, kuat, Jibril. Maknanya kata hamba Allah yang gagah perkasa. Hamba Allah yang gagah perkasa. Itu artinya Jibril. Jadi dalam bahasa Arabnya Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz. Jadi maknanya kita amal dengan nama Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz sebanyak 40 kali. Just 40 times dia ada. Sesudah sembahyang subuh. Lepas solat subuh 40 kali. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Zai. Ya, yang baca nazal pula baca dengan Zai, Za, ya, Za. Orang Iraq baca dengan Za, orang Mesir baca dengan Zai. Huruf tu. Ya, Zai. Ya, orang Mesir baca dengan Zai, orang Iraq baca dengan Za. Za. Dia tak kata Zai lah. Itu logat dia lah, logat sikit lah. Baik, sambung. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang mulia, segani orang kerana penuh kewibawaan. Dengan sendiri Allah akan bentuk peribadi kita. Personality kita tu akan jadi hebat dengan sendiri. Ya, kita terpimpin, terbawa dalam mana-mana keadaan, kita akan berada dalam terpimpin, kita punya personality terjaga. Tak sampailah kata keloloh ke, nampak lagu apa, dia ni teruk, ni apa ni, Ada juga ustaz-ustaz begitu lah. Tak ada ustaz keloloh. Yang duk menyanyi itu dia. Yang duk menyanyi itu, tu dia lah tu. Hari ni ustaz-ustaz banyak menyanyi kan. Menyanyi. Tu dia panggil apa? Ustaz selebriti. Siapa panggil? Kita punya Menteri Agama panggil. Dia ada tegur lepas baru ni kan. Kita tengok baru ni ada teguran, ya, dalam sinar. Menteri sebut Datuk Idris Ahmad, adik Mufti Pulau Pinang dulu, Hasan Ahmad punya adik lah tu. Lepas 5 beradik semua jadi orang alim. 5 beradik orang alim lah. Ya Allah bagi bertuah bapak dia. Bapak dia orang alim, tok guru pondok. Anak 5 orang alim, masya-Allah, ya. Seorang duk sakit dan ni tu Ustaz Zakaria Ahmad duk tarik kepala dia jadi tumor, ya. Kena berubat entah berapa puluh ribu, tak tahu lah. Wallahu a'lam. Kita doalah bagi dia sihat afiat,
Adik ni Idris ni adik ya. Dia 65 kecil. Nampak? Datuk Idris Ahmad jadi Menteri Agama. Dia tegur. Dia kata ustaz-ustaz selebriti ni kena jaga 4 perkara. Yang pertama, apa depa cakap depa kena buat. Nampak? Depa nasihat orang, depa kena buat. Jangan nasihat orang depa tak buat. Nah. Depa suruh orang sabar, depa kena sabar. Nah. Depa suruh orang malu, depa kena malu. Itu satu. Nombor 2. Nampak tak? Depa kena betul-betul kena jaga personality. Depa segi pakaian depa, cara cakap depa, pergaulan depa. Nampak? Kena jaga. Di mana kita kena membawa atau sebagai seorang guru agama, sebagai seorang ustaz kena bawa ya. Di Mesir ustaz main kampus. Kita hari ni pakai nama ustaz nampak macam mana? Di Mesir kalau ustaz main kampus, bukan hujak ajar agama lah. Kan? Kalau di Mesir kita jumpa orang Assalamualaikum ustaz, mana dia main kampus. Faham kan? Mesir. Kita ustaz macam saya ada wajak ya. Betul lah. Kalau guru biasa mudaris, dia panggil mudaris ya. Itu sambil sungguh kita kena sebut tu. Kemudian dia kata tadi kita bawa nama yang aziz ya, jaga. Nombor 2. Nombor 3 dia kata hendaklah mereka itu memelihara mereka punya akhlak daripada segi akhlak yang baik-baik. Mak dia kata daripada segi makan minum, ketika mereka makan dan ke mana mereka makan minum, macam mana mereka berjalan, mereka tidur, mereka berkawan-kawan, ni semua ni nak kena jaga lah. Perhubungan akhlak itu kena baik. Dan yang keempat, hendaklah mereka benar-benar ya, benar-benar banyak berzikir kepada Allah. Itu dia, nampak tak? Banyak kena zikir kepada Allah. Dia pada kami banyak kuat ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Tengok khatib baca di mimbar. Wala zikrullahi akbar. Makna kata khatib tu kena banyak berzikirlah kepada Allah. Dia suruh orang takut kepada Allah, dia tak zikir kepada Allah lah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dia tak zikir. Macam mana? Tak salah lah tu orang. Dia pesan ittaqullah, dia kena berzikir, ingat kepada Allah. Saya daripada terang dulu, salah satu daripada syarat Allah terima kita punya sembahyang, salah satu syarat Allah Ta'ala terima kita punya sembahyang, orang itu sepanjang hari berzikir kepada Allah, baru sembahyang dia Tuhan terima. Hadis riwayat Al-Bazzar. Saya pernah abang kan? Pernah lah? Kat sini tak abang lagi kot. Sini belum abang lagi, tempat dia ada abang dah ya. 8 syarat hadis riwayat Al-Bazzar, hadis riwayat Al-Bazzar, hadis sahih. 8 syarat sembahyang kita Tuhan terima. Kalau tak ada 8 syarat ni, sembahyang kita Tuhan tak terima. Nampak? Nombor 1 ya saya abang, nombor 1. Ataqabbalu salata mimman tawaddu'a li'azamati. Bunyi hadis tu. Aku hanya terima sembahyang, Tuhan kata. Nampak? Allah kata sendiri. Ataqabbalu salati mimman tawaddu'a. Aku hanya terima sembahyang hamba-hambaku yang tawadhu kepada kebesaran aku. Tawadhu ni apa? Lawan sombong. Tawadhu ni lawan sombong lah. Nampak? Jangan ada sombong, jangan ada ujub ni, dia rasa diri dia dah kemas, dah bagus dah. Nampak ya? Aku ni special kah? Nah, tak gitu kah? Jangan ada rasa begitu. Kemudian jangan ada riak. Jangan cuba tunjuk ke orang ya. Jangan ada ya. Itu nak kena jaga. Kemudian jangan ada sum'ah. Jangan duk cerita dia punya bagus kepada orang. Nampak tak? Duk habang bagus dia, orang tak tahu cerita bagus-bagus. Dia aja bagus. Tu nak kena jaga tu. Ya, jangan ada hasad dengki ya. Jangan ada tara menaram. Jangan ada dendam mendendam ya. Itu antaranya. Antara sifat-sifat mana Allah kalau ada betul. Yang nombor 1 cukup tawadhu tu. Kemudian dia kata orang ni tidak zalim kepada makhluk, sepanjang hari ingat kepada aku, kata Allah. Nampak tak? Itu dia ya. Dan sentiasa menolong anak-anak yatim fakir miskin dan membantu tolong para janda. Yang tu sedap sikit tengok. Itu dia lah. Ini 8 syarat tuan-tuan, Allah terima sembahyang kita. Kena takut ni sebab Nabi habaq sendiri ya. Kita jangan ambil mudah benda ni, kita kena pandang serius. Sebab nanti ibadat kita Tuhan tak terima. Bila kita kata Allahu Akbar, sombong tu ada dalam diri kita. Macam mana? Kita kena buang. Sebab itu kita banyaklah berzikir kepada Allah. Baik.
Sambung lagi kita sifat yang berikut, yakni sifat Al-Aziz yang ke-10. Al-Jabbar, Al-Jabbaru yang maha berkuasa penuh untuk meluluskan sesuatu yang dikehendakinya. Ya, yang berkuasa penuh untuk meluluskan sesuatu yang dikehendakinya. Apa-apa Allah Ta'ala kehendaki jadi, kita punya kehendak tak jadi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Itu dia lah. Kena jaga lah. Itu kita kena faham. Kehendak kita macam-macam kita mau, tapi semua kehendak kita bukan mesti lulus. Berpulang kepada Allah, bergantung kepada Allah, ya, serah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna kata kalau kita paksa kehendak kita sendiri memang tidak akan mendapat hasil kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Faham itu kehendak. Itu kena ingat, ya. Al-Jabbar. Jadi berzikir dengan nama Ya Jabbar iaitu sebanyak 226 kali. 226, ya. 226 pagi dan petang. Lepas duha, lepas asar. Ya. Muazzin silakan masuk waktu, kita bagi laluan kepada azan. Silakan pada dalam ada. Dalam سيدنا محمدا المصطفى فضيلا والشرف والدرجة العظيمة
حلت الشفاعة رب اغفر وارحم وأنت الرحيم. حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. InsyaAllah. Jadi sifat Jabar, ya Jabar, nama Allah ya Jabar, erti ya Jabar yang maha berkuasa penuh. Maknanya Allah meluruskan sesuatu dia kendakinya. Amal kita dengan Jabar sebanyak 226 kali nama Allah ya Jabar, ya Jabar pagi dan petang. Ya. Di mana semua musuh akan menjadi tunduk dan patuh dengan izin Allah. Mana-mana orang yang duk marah kat kita, orang-orang yang musuh dengan kita, kita jangan ada musuh. Ya? Kita jangan pergi cari musuh sudah. Orang musuh kita lain. Ya, itu memang sikap kita kena ada macam tu. Ya, tiap-tiap pagi kita bangun, kita lepaskan redha kita kepada Allah. Aku maafkan ya Allah kepada semua orang yang bersalah kepada aku. Sebut begitu. Ya. Seperti mana engkau juga mengampunkan aku sebelumnya, maka aku juga memaafkan siapa saja yang bersalah, ya, yang perlu kemaafan daripada aku. Kata begitu sudah habis, dan kita jangan ada musuh. Tapi musuh kita satu aja yang kita kena pegang, syaitan. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam ila an alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang tu nak kena jaga, yang tu kita kena kenal. Itu musuh kita betul, seorang tu aja, ya, iblis alaihi la'natullah, dan kuncu-kuncunya syaitan. Itu ya, baik. Kemudian yang ke-11, yang masuk ke-11, al-mutakabbir. Al-mutakabbir, al-jabar habirah, al-mutakabbir, yang maha kebesaran dan kemegahan, hanya Allah jua yang berhak mempunyai sifat kemegahan. Sebab itu manusia ditegah mempunyai sifat sombong dan takabur. Seandainya jika manusia mempunyainya, akan mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Di akhirat besok, dia akan duduk di bawah neraka sekali. Fi darkil asfala minan nar, Al-Quran kata. Dia akan berada di tingkat yang paling bawah, ya. Kalau masak nasi, dia jadi gerak. Macam tu punya darjat dia. Orang yang sombong ni, Allah akan bakar dia paling bawah sekali dalam neraka, perut neraka, ya. Darkil minan nar, sesuatu yang ada dalam neraka. Itu kita kena faham baik-baik. Jadi makanya mengamal sifat mutakabbir ini sebanyak lebih sikit, 662 kali. 662, ya, 662 kali. Maka dengan kebijaksanaan bertindak, kita akan dapat menundukkan semua musuh. Bahkan mereka akan menjadi pembantu yang setia. Nampak tak? Orang-orang musuh-musuh kita ni akan jadi pembantu kita balik. Ya, sebab itu Rasulullah sendiri, yang mana musuh dengan Nabi semua jadi sahabat dia, kecuali Abu Jahal, Abu Lahab. Yang tu yang kita tak dapat elak. Yang tu dah tidak sebab. Macam Abu Jahal tu, nama dia Amr ibn Hisham dengan Umar Al-Khattab. Dua orang, Umar Al-Khattab, Amr ibn Hisham. Nabi ada doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau bagilah petunjuk kepada salah seorang daripada dua Umar. Ya, engkau bagilah petunjuk ya Allah kepada salah seorang daripada dua Umar, sama ada Amr ataupun Umar Al-Khattab. Allah bagi petunjuk kepada Umar. Amr tak dapat. Ya. Dia ni nama dia betul-betul Amr bin Hisham, gelaran dia Abul Hakam. Abul Hakam ni maknanya hakim, orang yang penuh hikmah, bijak, pandai. Dia ni cukup bijak, ya, genius. Abu Jahal ni genius, dia kan bijak. Sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul, orang ni refer, rujuk kat dia lah. Kalau ada masalah hukum ke masalah apa-apa perundangan, orang tak puas hati, pergi jumpa dia lah. Dia dah selesai, tapi selalunya penyelesaian dia tidak adil lah. Dia sebab dia memihak kepada orang yang mana dia baik dengan dia, kenal dengan dia, itu dia pihak. Nampak? Bila datang Rasulullah, orang tak refer dekat dia lagi dah. Orang rujuk dekat Nabi, itu dia marah. Nampak? Jadi orang tak main cari dia dah. Orang mencari Nabi. Nampak? Sebab Nabi hukum dengan adil. Ya. Itu artinya. Jadi Rasulullah walaupun dia musuh dengan Nabi, tapi dia hormat Nabi. Dia masih hormat Nabi, ya.
Itu katanya tadi, ini satu di antaranya, dia tak pernah celah depan Nabi, tidak. Kalau belakang Nabi dia celah, depan Nabi tidak, ya. Tidak. Pernah satu ketika isteri dia sendiri mengadu dekat Nabi pasal Abu Jahal tak bagi makan cukup dekat dia. Tak bagi nafkah cukup. Isteri pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, isteri dia beriman kepada Allah, isteri dia beriman. Ya Rasulullah, Abu Jahal, ya, dia tak panggil Abu Jahal lah. Dia kata, Amru tak bagi makan dekat aku cukup. Ya ke? Nabi kata, jom aku pergi jumpa lah. Bukan Nabi takut dah, Nabi pergi jumpa dia, jom mari ikut aku. Betul aku nak tanya kat dia, hendak bagi dia. Aku tanya dia sendiri. Lepas aku tak belum boleh percaya dengan hal lagi. Nabi pun ikut isteri dia sampai ke rumah, ketuk pintu, panggil dia keluar. Amr, keluar mai. Dia dengar Nabi panggil dia keluar, dia ketak-ketak. Dia takut. Ya. Nabi kata, betul dia hang tak bagi nafkah kat isteri hang. Sekarang hang bagi. Aku nak tengok. Dia pergi ambil goncang duit. Dia bagi ke isteri, nampak? Tu dia, nampak? Lain kali hang jangan buat naya isteri hang. Ya, hang kena bagi nafkah cukup. Di luar sana duduk tengok, ni ramai duduk tengok belakang macam wayang gambar, nak tengok kelaku dia tu punya takut dekat Nabi dengan respect. Habis Nabi dah balik, dia pergi kat dia, awak hang jadi lagu tikui tadi, ya? Dia kata, hampa tak tahu Muhammad mai tadi bukan dia mai seorang, belakang dia ada 2 ekor unta duduk nganga mulut nak telan aku dia. Nampak? 2 ekor unta usah duduk tunggu nak telan aku. Dia kata, pada tu aku tak boleh buat apa-apa. Maka tu aku takut. Tu dia lah. Itu Muhammad. Itu kelebihan Nabi. Itu mukjizat Rasulullah, ya. Itu kelebihan dia. Jadi Nabi tak pernah takut kat siapa pun, kerana zikir yang Nabi bawa, Al-Mutakabbir. Ada doa Nabi dan Mutakabbir ni Nabi bawa ni. Jadi kita diamalkan dengan 662 kali lah, ya. Baik. Kemudian yang ke-12, ya Khaliq, ya Khaliq, Al-Khaliqu. Al-Khaliqu yang Maha Pencipta, dialah yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan manusia sebagai makhluk perlu membuat hubungan dengan Khaliq dan beribadat kepadanya. Allah sebagai Al-Khaliqul Awwal wal Khaliqul Akhir, ya. Jadi Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu Al-Khaliq, maka kita kena faham. Jadi Al-Khaliq ini dibaca mengikut kemampuan atau sebanyak mana ikut kemampuan kita, ataupun ada dihadkan oleh ulama sufi dengan 731 kali. 731 kali, ya. Ya. Angka-angka ni yang dia kata tadi ni, para ulama bawa ni banyak daripada inspirasi ulama sendirilah, daripada dapat ilham daripada Allah, daripada dapat mimpi bertemu Nabi. Itu yang kata bilangan-bilangan tu, orang tanya mana mai? Ya, 731 ni ada hadis kan, ya. Para ulama sufi ni dia mendapat ilham daripada Allah. Kemudian satu lagi dia ikut huruf abjad, ya. Macam Bismillahirrahmanirrahim tu 786. Huruf-huruf bismillah tu, kalau kita kira ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim tu, tiap-tiap huruf tu dia ada nombor dia. Bila campur ke klik semua nombor tu 786. Nampak tak? Kalau Alhamdulillah 585. Orang pembawa kereta 585. Ya. Saya tanya satu orang, dia bawa kereta, dia ni doktor lah, orang Islam, doktor, 585. Saya kata 855 ni hang tahu dah hang bawa pasal apa? Doktor nak tanya dengan orang ni, 585 ni pasal apa? Dia kata orang habaq kat saya. 585 ni Alhamdulillah. Nampak tak? Nak tulis Alhamdulillah tak boleh lah, dia pelik nombor kan. Tak boleh tulis Alhamdulillah buat nama Allah, tak boleh. Tukar dengan nombor. Bismillah perlu tu je. Ya. Nak tulis bismillah di tempat-tempat ramai, tempat-tempat tak tahu halal, tak boleh no. Ya, kedai makan, tempat-tempat beli belah, nak tulis bismillah tu tak cantik lah, buat nama Allah, ya. Tukar, convert kepada huruf. Jadi huruf-huruf ni ulama-ulama sufi dapat inspirasi daripada Allah. Dia dapat inspirasi ilham, dia susunlah alif berapa, ba berapa, ta berapa lah. Tidak. Itu kertinya lah. Macam orang nak kahwin dulu, nak tengok anak terunang, anak dara ni sesuai ke tak, dia dikira dulu tu. Dia kira-kira dapat nombor, baru dia tengok dalam kitab
sesuai ke tak? Nampak? Memang betul. Seperti saya kadang-kadang betul nak nikah. Tanya nama saya betul, kira tak apa boleh. Nampak tak? Kalau tidak tak boleh. Itu contoh hal kata lah. Baik, sambunglah. Dah meninggal dah. Orang alim tu dah meninggal tu, guru saya sendiri lah. Orang alim dulu Datuk Samsuri kan, Samsuri Saleh, Parlimen Bali Pulau. Bapa dia lah. Bapa dia orang alim, Syekh Saleh Bawi nama dia, cukup alim tu. Dia tengok muka kita, dia boleh abang cerita. Nampak hang ni lagu ni jangan sembahyang subuh hang dapat pinggir selalu tau, dia boleh abang begitu. Masya-Allah. Baik, kita tengok sini, beramal dengan nama Al-Khaliq, ya Khaliq. Kita boleh buat banyak mana pun tak apa, insya-Allah. Dan ada ulama mengatakan 731 kali 731 kali. Insya-Allah yang ingin otak cerdas, cepat menerima suatu pelajaran, amalan ini akan berikan otak kita cerdas. Eloklah anak-anak cucu kita suruh buat. Anak-anak cucu kita suruh bacalah ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq. Budak-budak ni kata 100 tu lah. Jangan buat 731, 100 tu lah. Budak-budak ni. Sebelum tidur malam baca ya Khaliq 100 baru tidur. Kemudian sanuqri'uka fala tansa. Dalam surah A'la ingatan dia akan kuat. Dia punya jenis kuat otak dia insya-Allah. Bila dia baca lagu tu sanuqri'uka fala tansa, kami bakal membaca kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Maknanya kami bakal membaca kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Sebab tu kita tengok mana-mana kita sendiri pun boleh amal ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq. Kalau kita ada barang-barang kita nak taruh simpan kan, kita tak tahu nak pergi taruh di mana-mana kan, nak sorok barang dia kata kan, kadang-kadang sorok barang, kata orang nak mai ke, kata orang nak mai kan, kita nak tengok orang nak buat kerja rumah kita kan, kita nak sorok barang kan. Jangan lupa baca ya Khaliq lah. Ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq 11 kali. Simpan barang insya-Allah tak lupa. Nampak? Ada hamba Allah taruh barang dia lupa 6 tahun baru dia jumpa barang. Dia nak sorok daripada anak menakan dia tangan panjang lah sikit. Bila anak menakan nak main rumah, dia sorok duit dengan jam tangan. Nampak tak? Dia sorok dia lupa di mana dia buat. After 6 years, 6 tahun baru dia jumpa. Nampak tak? Saya bagi kat dia ni baca tengok ya Khaliq, ya Khaliq, tapi dia kena baca banyak lah. Dia baca ya Khaliq 731 kali. Buat kerak-kerak. Jumpa. Betul lah. Itu kita kena faham lah. Dan itu ya Khaliq. Kemudian apa nama yang ke-13 ya Bari, ya Bari, ya Bari. Ya Bari'u, ya Bari'u, yang Maha Perancang. Dialah yang merancang sesuatu sebelum dilaksanakan, sebab segala kejadian tidaklah dijadikan sia-sia sahaja. Yang merancang, maknanya yang merancang di sini bukan berarti kata Allah tak reti dia kena rancang. Apa perkara Tuhan nak buat, Tuhan atur dah dulu kan, dia rancang macam mana nak jadikan kita ni seorang hamba-Nya daripada muda sampai ketua. Nak jadi apa dia? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membahagi-bahagi kehidupan mereka. Jadi salah satu daripada nama Al-Bari ini, dalam nama Al-Bari adalah Al-Qasim. Qasim itu nama Allah. Al-Qasim, pembahagi, membahagi tunggal. Dialah pembahagi sebenarnya. Dia tahu kita nak jadi apa, nak jadi apa, semua Tuhan tahu. Itu artinya Al-Qasim. Al-Qasim ini ada dalam nama Allah Al-Bari. Al-Bari'u, yakni kita amalkan Al-Bari'u ini yang Maha Perancang, tak banyak, cuma 100 kali selama 7 hari berturut-turut. InsyaAllah kita akan terlepas dari kesukaran, sembuh daripada penyakit. Kalau ada penyakit apa-apa kat kita, penyakit berat, kita nak rawat penyakit kita sendiri, dah pergi doktor dah makan ubat apa semua, tak nampak juga dan dia punya kesempurnaan tu, kita amalkan nama Allah 100 kali, hari-hari baca ya Bari'u, ya Bari'u, ya Bari'u sebanyak 100 kali selama 7 hari. Bukan banyak mana, sehari 100.
buat 7 hari, insya-Allah penyakit kita akan terawat dengan sendiri. Sebab yang sembuh penyakit pun Allah, bukan manusia. Tak boleh sembuh penyakit. Itu kita ingat. Dan satu lagi yang nombor 14, Al-Musawwir yang maha membentuk anak dan rahim. Dialah membentuk segala rupa di langit dan di bumi, sama ada manusia, binatang lain-lain, hingga dapat dibezakan di antara satu rupa dengan rupa yang lain, walaupun daripada jenis yang sama. Nampak tak? Allah Musawwir. Dia atok kita, dia buat muka kita. Nampak manusia ni, kalau ada sekarang 5 bilion, manusia di atas muka bumi sekarang 5 bilion. 3 benda tak sama, 3 juzuk anggota tak sama. 5 bilion tapi tak sama. Nombor 1 yang tak sama, hidung tak sama. Sebab tu kita bau tak sama. Kalau bubuh 10 makan, kalau bubuh 100 makan, kita masuk dalam tu 100 orang, dia bampi hidung dia tak sama apa dia. Kita bau yang ni macam nak derian, bukan semua orang boleh bau. Nampak? Dan ada orang boleh kenal ni derian apa. Yang ni musangking, dia bau dia boleh tahu. Nampak? Hidung tak sama. Sebab tu hidung tak sama, tuan-tuan. Nombor 1 hidung tak sama. Nombor 2 telinga. Kita dengar tak sama, orang dengar lagu kan lagu, bukan semua orang mungkin suka lagu tu, ada orang tak suka, tapi telinga sama kita kata, betul tak? Maknanya kita telinga tak sama, tuan-tuan. Nombor 2, nombor 3, 4 benda. Maaf saya kata 3, 4 benda. Nombor 3, lidah kita tak sama, sebab tu rasa kita lain. Walaupun kita ada 11 rasa, lidah ni ada 11 rasa, 11, tapi dia punya rasa tak sama. Dalam 5 bilion ni tak sama, bentuk lidah tu pun tak sama, rasa lidah pun tak sama. Itu dah nampak tak? Telinga pun sama, bentuk telinga tak sama, dengar pun tak sama. Hidung, nampak hidung sama, tapi 5 bilion tak sama hidung. Hidu pun tak sama. Keempat, kita punya ibu jari. Nampak? Ibu jari kita tak sama, nampak? Sebab tu kita dapat hari ni ambil ibu jari. Orang nak cari kesan polis, dia tak ambil hidung telinga lah, dia ambil ibu jari. Sebab senang kan? Tuhan buat. Inilah artinya Al-Musawwir, Tuhan yang cukup bijaksana dia buat. Yang maha pembentuk, dialah pembentuk segala rupa di langit dan bumi. Amalan dia jadi ini, sekiranya seorang isteri yang sudah lama belum punya anak, isteri yang lama dah tak ada anak, cubalah ikhtiar ini dengan berpuasa 7 hari. 7 hari puasa. Jadi kalau ada orang tak ada anak, nikah lama 4-5 tahun menikah tak ada anak, kesian, tak ada ngadu kan. Macam mana ustaz bagilah apa-apa, tak payah hidup cari bomoh, tak payah anak, kita boleh buat sendiri, tuan-tuan. 7 hari kita kena puasa 7 hari, daripada mula hari Ahad hingga hari Sabtu. Puasa mula hari Ahad sampai hari Sabtu. Di waktu hendak berbuka puasa, ambil segelas air masa nak buka puasa tiap-tiap hari tu. 7 days tu kita nak buka puasa, masa nak buka puasa ambil segelas air, baca Ya Musawwir sebanyak 21 kali je. Bukan lama, nampak ya. Kemudian minum air tersebut untuk berbuka puasa. Guna ayat tu bagi buka puasa. Bagi suami pula, itu isteri, ni isteri. Tadi isteri, isteri. Dia kena baca, ambil gelas ayat nak buka puasa tu, baca Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwir sebanyak 21 kali. Bagi suami hendaklah berbuat perkara yang sama, tapi hanya dengan puasa 3 hari. Isteri puasa 7 hari, isteri suami puasa 3 hari. Lega dia dengar. Suami puasa 3 hari saja, isteri puasa 7 hari. Ringan sikitlah suami lah. Pasti isteri nak mengandung, dia puasa 3 hari. Kemudian pada waktu hendak bersatulah, baca zikir sebanyak 10 kali sebelum bersatu. Sebelum bersatu baca zikir ni sebanyak 10 kali, insya-Allah akan dikurniakan anak yang soleh. Boleh? Simple kan? Senang kan? Yang berat sikit puasa, puasa betul. InsyaAllah takat tu dulu, kita tangguh dulu. Kita akan sambung lagi pada nama Allah yang berikut, yakni Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Kita akan sambung lagi pada akan datang pada kuliah kita bulan depan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.